Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk pembentangan kami tentang peranan kaunseling dalam menangani isu perceraian dalam kalangan pasangan muda. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Muhammad Safwan bin Rafi, Nurul Sazlania Safarin, Nurin Adriani Ahmad Suhairi, Nik Ahmad Naufal bin Nik, Nur Batrisha Balkis Muhammad Fauzi dan saya sendiri Muhammad Syafiq bin Baco. Assalamualaikum, saya ingin membentangkan topik pengenalan. Kes perceraian dalam kalangan pasangan muda berumur 16 hingga 30 tahun semakin meningkat dan memberi kesan kepada kesejahteraan keluarga. Antara punca utama ialah tekanan ekonomi, masalah komunikasi dan ketidaksediaan emosi. Dalam situasi ini, kaunseling berperanan sebagai sokongan profesional untuk membantu pasangan mengurus emosi, memperbaiki komunikasi dan menangani konflik dengan lebih matang. Selain itu, program pra-perkahwinan penting sebagai langkah pencegahan awal agar pasangan lebih bersedia sebelum kahwin. Secara ringkas, sokongan profesional yang berterusan dapat membantu mengurangkan risiko perceraian dan membina rumah tangga yang lebih stabil. Seterusnya ialah isu permasalahan kepada tajuk kami. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pada akhir tahun 2023, kadar perceraian meningkat sebanyak 43.1% daripada 43,000 kes kepada 62,000 kes, di mana pasangan dalam kalangan umur muda merupakan penyumbang utama. Ini membuka persoalan yang lebih serius berkenaan ketahanan mental dan juga persediaan pasangan muda dalam kehidupan berumah tangga. Isu yang pertama adalah tekanan kewangan dan juga konflik rumah tangga. Faktor kewangan adalah punca paling dominan kepada konflik yang akan berpanjangan. Kos sara hidup yang menekan menyebabkan pasangan muda bergelut dengan pengurusan kewangan. Hal ini terjadi apabila nafkah menjadi isu dan juga hutang yang banyak. Isu yang kedua adalah perbezaan personaliti pasangan. Gaya interaksi yang berbeza akan menimbulkan salah faham yang berterusan dan juga rasa tidak dihargai oleh pasangan mereka. Justru, pasangan muda perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang personaliti pasangan bagi mengurangkan risiko perceraian awal. Akhir sekali, isu gangguan pihak ketiga. Orang ketiga di sini merujuk kepada banyak pihak, bukan sahaja hubungan luar nikah, tetapi juga pihak keluarga, rakan, bahkan kenalan di media sosial. Salah satu punca campur tangan adalah di mana pasangan muda masih bergantung kepada keluarga dari segi kewangan dan juga emosi. Walaupun undang-undang syariah telah menyediakan peruntukan khusus untuk membendung jenayah ini, ianya tidak berkesan disebabkan kurangnya kesedaran dalam masyarakat dan juga laporan menjadi terbantut disebabkan kurangnya bukti. Saya akan meneruskan lagi seterusnya untuk bahagian kajian lepas menerusi peranan kaunseling dalam menangani isu perceraian dalam kalangan pasangan muda. Dapat dilihat, kaunseling perkahwinan merupakan komponen asas yang penting dalam lapangan kaunseling di Malaysia menurut G et al. 2021. Oleh itu, kaunseling perkahwinan ditakrifkan sebagai perkhidmatan yang membantu pasangan berkahwin terutama pasangan muda dalam menyelesaikan pertikaian perkahwinan mereka dengan cara yang berhikmah dengan melihat sumbangan pasangan kepada perkahwinan berbanding keburukan. Pasangan yang mempunyai konflik terhadap perkahwinan gagal untuk membuat keputusan terhadap masa depan perkahwinan mereka, sama ada berpisah atau terus kekal sebagai pasangan suami isteri yang ditegaskan oleh Doherty et al. 2021. Konflik juga mungkin berlaku sekiranya elemen seperti komunikasi diabaikan sehingga melunturkan keharmonian dalam rumah tangga sehingga berlaku perceraian, menurut Mariam et al. 2020. Selain itu, kajian Noraini dan Zulkifli 2020 mendapati bahawa kaunseling adalah cara yang berkesan untuk menyokong emosi. Menurut G et al. 2021, matlamat kaunseling perkahwinan adalah untuk membantu pasangan yang bermasalah berdamai sehingga mereka kembali boleh menyekarkan hubungan rumah tangga. Namun begitu, kajian yang dijalankan baru-baru ini oleh penyelidik keluarga dan perkahwinan mendapati bahawa perceraian berlaku selagi terdapat perkahwinan menurut Hasan et al. 2020. Walaupun perceraian dianggap haram dalam Islam yang diterangkan oleh Ismail et al. 2021, peningkatan jumlah permohonan perceraian setiap tahun adalah sesuatu yang membimbangkan berdasarkan dapatan Jabatan Perangkaan Malaysia 2020. Saya akan membincangkan tentang beberapa faktor yang menyumbang kepada perceraian pasangan muda. Jadi, yang pertama, cabaran komunikasi merupakan faktor utama yang menyumbang kepada perceraian dalam kalangan pasangan muda. Kebanyakan pasangan masih kurang pengalaman menguruskan konflik ni, jadi ia menyebabkan perkara kecil mudah berkembang menjadi isu yang besar. Menurut kajian oleh Libow pada tahun 2022, menunjukkan bahawa corak komunikasi negatif seperti kritikan berlebihan, sikap defensif dan stonewalling boleh meningkatkan ketegangan dan menjadi peramal awal kepada risiko perceraian. Selain itu, kekurangan kemahiran menyelesaikan masalah secara matang akan menjadikan hubungan tidak stabil
Jadi, di sinilah kaunseling memainkan peranan penting. Melalui pendekatan seperti emotion focused therapy dan model Gottman, pasangan dibimbing untuk mengenal pasti pola interaksi yang merosakkan dan belajar membina komunikasi yang lebih empatik serta responsif. Faktor persiapan diri sebelum berkahwin juga sangat penting. Ramai pasangan muda yang melangkah ke alam perkahwinan dengan jangkaan idealistik tanpa memahami sepenuhnya tanggungjawab sebenar seperti pengurusan kewangan, pembahagian peranan dalam rumah tangga dan juga tekanan kerja. Jangkaan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh filem ataupun drama-drama yang menunjukkan alam perkahwinan yang tidak realistik. Sebenarnya kita perlu memperkukuhkan intervensi awal agar pasangan muda ini memasuki perkahwinan dengan kefahaman psikososial yang lebih realistik dan bukan sahaja bergantung kepada andaian semata-mata. Faktor yang seterusnya ialah faktor tekanan ekonomi dan sosial. Jadi, pasangan muda sering berdepan dengan isu seperti gaji rendah, kos sara hidup yang meningkat, tanggungan hutang pendidikan dan juga ketidakstabilan pekerjaan. Jadi, menurut kajian oleh IDHAM pada tahun 2022, menunjukkan bahawa tekanan sosio-ekonomi merupakan salah satu faktor utama perceraian di Malaysia. Jadi, di sinilah sebenarnya peranan kaunseling itu penting, yang berkaitan dengan pengurusan kewangan, perancangan masa depan serta strategi mengurangkan tekanan. Pasangan dapat belajar mengurus tekanan dengan lebih baik. Jadi dengan bantuan kaunseling ini, risiko tekanan ekonomi dan sosial yang menjejaskan hubungan dapat dikurangkan dan seterusnya dapat meningkatkan kestabilan dalam perkahwinan. Faktor yang terakhir iaitu faktor akses kepada khidmat kaunseling. Akses kepada khidmat kaunseling sebenarnya masih menjadi cabaran bagi pasangan muda. Hal ini kerana ia masih wujud stigma bahawa mendapatkan bantuan profesional bermaksud hubungan gagal. Jadi untuk mengatasi masalah ini, pendekatan moden seperti kaunseling secara berkumpulan dan juga telecounseling atau secara dalam talian semakin diterima. Menurut kajian Meng et al. Pada tahun 2024, ia menunjukkan bahawa kaunseling berkelompok mampu membantu meningkatkan sokongan sosial dan kemahiran hubungan. Dan manakala kaedah secara dalam talian pula membolehkan pasangan muda yang bekerja ataupun menetap jauh dari pusat kaunseling untuk mendapatkan bantuan awal. Jadi hal ini sangat penting kerana semakin awal intervensi itu dilakukan, semakin besar peluang untuk memperbaiki hubungan sebelum ia menjadi lebih teruk lagi atau lebih serius lagi. Seterusnya, bagi implikasi kes perceraian dari segi emosi dan psikologi, perceraian memberi kesan yang mendalam kerana pasangan muda lazimnya belum matang sepenuhnya untuk menghadapi tekanan hidup selepas perpisahan. Keadaan ini boleh menyebabkan tekanan mental, kemurungan, rasa kecewa dan rendah diri. Namun, kegagalan rumah tangga boleh mengganggu kestabilan emosi dan menimbulkan trauma sehingga mereka takut untuk membina hubungan baru pada masa hadapan. Seterusnya, dari sudut ekonomi pula, kebanyakan pasangan muda masih berada pada peringkat awal kerjaya dan mempunyai pendapatan yang tidak stabil. Perceraian meningkatkan beban kewangan apabila perlu menanggung nafkah, kos tempat tinggal baharu serta perbelanjaan anak-anak. Keadaan ini memberi kesan kepada anak apabila sumber kewangan terhad sehingga menjejaskan kehidupan dan pendidikan mereka. Dan yang terakhir adalah dari aspek sosial, peningkatan perceraian mencerminkan kelemahan institusi keluarga dan meningkatkan beban kepada agensi kebajikan. Stigma masyarakat terhadap perceraian juga menyebabkan pasangan berasa terasing dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Cadangan yang pertama ialah sifat tolak ansur dalam perkahwinan. Dalam sesebuah perkahwinan, suami dan isteri hendaklah menjalinkan hubungan dengan sifat mawaddah dan rahmah, iaitu dengan mengamalkan konsep memberi dan menerima. Setiap pasangan hendaklah memainkan peranan tanggungjawab masing-masing dan bukan hanya membiarkan satu pihak saja berfungsi. Kerana Islam mengajar bahawa sifat tolak ansur adalah kunci untuk mencapai ketenangan dalam perkahwinan. Cadangan penyelesaian yang kedua ialah khidmat konseling daripada Jabatan Agama Islam. Pasangan suami isteri yang mempunyai masalah dalam rumah tangga dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat konseling dan bimbingan daripada pihak Jabatan Agama Islam. Dan pasangan suami isteri juga yang ingin bercerai akan dirujuk kepada Jabatan Kuasa Pendamai oleh Mahkamah Syariah bagi mendapatkan nasihat serta jalan penyelesaian sebelum membubarkan perceraian. Dan cadangan yang terakhir ialah kursus pra-perkahwinan, di mana kursus ini adalah elemen yang penting sebelum pasangan mendirikan rumah tangga, di mana mereka perlu mengikuti modul bersepadu kursus pra-perkahwinan selama 2 hari, iaitu untuk memberikan pendedahan mengenai cabaran alam perkahwinan yang sebenar.
Kesimpulannya, isu perceraian dalam kalangan pasangan muda berumur antara 16 hingga 30 tahun semakin meningkat dan perlu diberi perhatian. Walaupun perkahwinan bertujuan membina kehidupan bersama, ramai pasangan muda masih berdepan cabaran seperti tekanan kewangan, komunikasi yang kurang berkesan dan ketidaksediaan emosi. Dalam situasi ini, kaunseling memainkan peranan penting untuk membantu pasangan memahami punca konflik, mengurus emosi dan memperbaiki komunikasi. Selain itu, program pra-perkahwinan juga membantu memberi gambaran awal tentang realiti kehidupan berumah tangga. Secara ringkas, sokongan dan persediaan awal dapat membantu mengurangkan risiko perceraian dan membina rumah tangga yang lebih stabil. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.